الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Dahulu hal yang kedua bagian tasawuf. Muka surat 69 5 baris dari bawah. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala dan hati reda itu yakin hatinya kepada hukum Allah Ta'ala atas segala makhluknya serta reda ia barang suatu yang jahat ia bagi dirinya. Dan apabila telah mengenal engkau daripada makna reda itu, maka
halulah lidah kamu daripada mencela para suatu makhluk. Baik. Jadi alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam majlis pada malam ini. Jadi sambung pengajian mengenai sifat-sifat mahmudah, yaitu disebut dahulu, yaitu ada 9 sifat yaitu zuhud, qanaah, sabar, tawakkul atau tawakal, redha. Ini kita nak bincang pada malam ni. Redha, syukur, ikhlas dan juga khauf dan raja. Jadi dia adalah sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang wajib atas kita ini kena miliki atau kena menguasai di dalam diri kita ini ialah sifat redha. Maka sikit sebanyak mengenai redha. Redha itu maksudnya apa? Iaitu redha ini kita tengok sedikit maksudnya. Tapi redha ini adalah merupakan satu pintu Allah yang teragung. Apabila seorang itu sampai kepada pintu, maka insya-Allah dia dapat mengetuk pintu dan juga dapat masuk di dalamnya. Maka di dalamnya itu ada banyak rahsia-rahsia. Dan juga redha ini adalah merupakan mustarah. Mustarah maksudnya tempat rehat, tempat mengambil kesenangan bagi para abid. Jadi para orang-orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka redha itulah mustarah mereka, yakni tempat mereka bersenang-senang, berehat, kan? Situ. Baik. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama sufi yang berkata, ar-ridha babullahil a'zam wa mustarahul abidin wa jannatud dunya. 3 benda. Ar-ridha babullahil a'zam, maksudnya redha itu adalah merupakan pintu Allah yang teragung. Apa makna pintu Allah yang teragung? Yani Allah itu umpama hadrat ketuhanan. Maka nak masuk ke hadrat ketuhanan mesti masuk ke pintu, takkan nak masuk ke tingkap. Itu tak kena cara dia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul buyut min abwabiha. Quran sebut wa'tul buyut min abwabiha, datanglah oleh kalian akan rumah-rumah itu min abwabiha, dari pintu-pintunya. Jadi kita nak masuk sesuatu kena masuk ikut pintu. Jadi nak masuk kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hadrat Allah itu ialah hadrat muqaddasah mutahharah, hadrat yang suci, hadrat yang bersih. Maka nak masuk ke dalamnya salah satunya ialah melalui pintu redha. Bila kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dapat masuk berada di dalam hadrat Allah. Satu. Yang kedua, wa mustarahul abidin. Redha itu ialah mustarah,
Mustarah maksudnya tempat bersenang-senang, tempat rehat, tempat kesenangan para abid. Artinya para orang-orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka duduk dalam tu tenang. Artinya redha itu ialah satu ketenangan. Tenang, relax saja, tak ada serabut, tak ada susah hati, tak ada rasa takut dan juga bimbang, kerana hati mereka tenang, senang, rehat. Dan begitu juga redha itu ialah jannatud dunia. Yang ketiganya ialah jannatud dunia, iaitu syurga dunia. Apa makna syurga dunia? Jangan silap faham. Kadang orang kita faham syurga dunia ni keseronokan, seperti mana Thailand syurga dunia. Thailand seronok, nak apa? Nak perempuan, nak itu, nak ini. Syurga dunia bukan maksud itu. Tapi jannatul dunia sini ialah jannatul ma'rifah, iaitu syurga ma'rifat. Syurga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi jannatul dunia, syurga dunia. Sebagaimana berkata Ibnu Abbad An-Nifzi. Ibnu Abbad An-Nifzi berkata, inna fid dunya jannatan, faman dakhalaha lam yashtaq, lam yashtaq ila jannatil akhirah wala ila kulli shay. Qalu wa ma hiya? Qala jannatul ma'arif wal asrar. Dan sesungguhnya di dunia ini ada satu syurga. Sesiapa yang masuk ke dalam syurga ini, maka dia tidak rindu lagi kepada syurga akhirat. Kerana apa? Kerana syurga akhirat itu untuk ajasad, untuk jasad. Sedangkan jannatul dunia, yakni jannatul ma'arif tadi, itu untuk arwah, ruh. Sebab tu dia sebut faman dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah. Siapa yang masuk ke dalam syurga ini, maka dia tidak rindu lagi kepada syurga akhirat. Wala ila kulli shay, dan juga dia tidak rindu lagi kepada setiap sesuatu. Anak dara, anak bidadari pun dia tak rindu. Kepada istana-istana pun dia tak ingin. Kepada apa lagi, sedap lazat makanan juga dia tak ingin. Kerana ini lebih besar lagi. Lalu orang bertanya kepada beliau, qalu wa ma hiya? Apa dia syurga dunia itu? Jannatul ma'arif wal asrar, iaitulah syurga ma'rifah dan syurga rahsia-rahsia ketuhanan. Inilah tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian. Baik. Jadi disebut redha itu tiga perkara. Pertama tadi babullahil a'zam, pintu Allah yang teragung. Dan yang kedua mustarahul abidin, tempat rehat, tempat bersenang lenang para abid, yakni orang-orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, redha itu adalah jannatud dunia, itu syurga dunia, yakni syurga ma'rifah dan rahsia-rahsia ketuhanan. Baik, maka tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, kita tidak akan memperoleh redha selagi kita tidak dapat sabar. Ni tangga dia. Redha tak akan dapat selagi kita tak dapat sabar. Artinya nak dapat redha mesti kena dapat sabar dulu. Itu tangga dia, kan?
Tu tangga dia, dipanggil tingkatan dia. Redha tak akan dapat kalau kita tak sabar. Yakni tak sabar di atas segala ketentuan Allah, maka tak akan dapat redha. Tapi apabila kita dapati sabar, maka ulama sebut as-sabru yurithu ridha. As-sabru yurithu ridha. Sabar itu akan mempusakai ridha. Bila dapat sabar di atas bala, sabar di atas ujian, sabar di atas dugaan, sabar atas ta'at, sabar atas meninggalkan maksiat, maka di situ dapatlah redha. Nah, baik. Maka malam ni kita nak tengok apa makna atau definisi redha. Tengok dia kata. Dan arti redha itu, apa makna redha? Dekat dengan bahasa kita redha. Kan? Oh tadi tak boleh jadi nak marah. Apa tu reda sikit, reda. Faham tak reda? Tadi tu mana nak ingin reda sikit, reda. Dia reda tu tak apa, dia reda dah lah tu. Dekatnya reda reda. Dekat dah. Reda dah sikit. Temperature dia turun. Tadi temperature tengah naik. Maaf ke orang, cakap ke orang. Ni dia turun, reda dah sikit. Atau dekatnya dengan reda, reda. Okay. Tapi apa maknanya? Tengok kata reda itu ialah yakin hatinya, seorang yakin kepada hukum Allah Ta'ala atas segala makhluknya. Itu mana reda? Dia yakin hatinya atas segala hukum. Maka hukum di sini tuan-tuan dia ada dua makna. Hukum di sini dia ada dua makna. Pertama dia panggil hukum taklif. Bagi faham dulu. Dan yang kedua dia panggil hukum tasrif. Dia ada dua tu. Hukum taklif satu, dan yang kedua hukum tasrif. Apa beza dua tu? Dia panggil hukum taklif, hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu namanya hukum taklif. Maka kita ke semua orang yang mukallaf ini ditaklifkan dengan 5 hukum ni. Berarti setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, setiap harakat wasakanat, gerak-geri kita, diam kita, semuanya tak lepas daripada salah satu dari 5 hukum ini. Adakala perbuatan kita itu wajib, adakala sunat, adakala makruh, adakala haram. Paling kurang harus. Dan kerana harus ini dia panggil hukum tangga. Apa makna hukum tangga? Yakni harus ini menjadi tangga kepada wajib atau sunat atau haram atau makruh. Itu tok guru kita panggil hukum tangga. Hukum tangga. Asal semuanya harus, tapi apabila yang harus itu menjadi tangga kepada wajib, maka jadi wajib. Dia kata kalau menjadi tangga kepada sunnah, maka jadi sunnah. Gitulah berikutnya. Baik, ini kita tak bincang. Dalam perbincangan kita ni redha bukan dengan yang tu, tapi redha di sini ialah dengan hukum tasrif. Hukum tasrif ni apa maksud? Hukum tasrif iaitu hukum dengan makna ketetapan atau keputusan, ketetapan ketentuan yang tetap di azali.
iaitu satu makna dengan al-qada'u al-thabitu fil adal. Makna hukum tasrif bermakna al-qada'u al-thabitu fil adal, iaitu qada yang tetap di azali, yakni yang Allah Ta'ala tentu dah, yang Allah Ta'ala putus dah, yang Allah Ta'ala tetap dah di azali, maka tak akan berubah. Contoh seperti kita kata Allah Ta'ala tetapkan kita jatuh sakit pada hari sekian, jam sekian, tempat sekian, maka tetap akan berlaku, tak mungkin lagi. Itu makna al-qada'u tsabitu fil azal. Itulah maknanya hukum tasrif. Faham tak? Faham gitu. Jadi bila berlaku ketetapan Allah, ketentuan Allah, yang pertama sekali kita kena sabar. Sabar baru redha. Baru redha. Kalau tak sabar tak dapat redha. Apa kita sebut tadi? Bila kita redha, di situ kita dapat tiga perkara tadi. Terbuka pintu kita ke hadrat Allah. Dan di situ juga hati kita jadi tenang, mustarah. Jadi istirahat, rahat, dapat ketenangan, dapat kesenangan, di situ. Dan itu juga kita dapat jannatud dunya, syurga dunia, seronok bagi kenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kita dapat syuhud. Semua ini adalah ketentuan Allah. Maka kita tak perlu sedih, kerana apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala tidak akan mengubah dengan sebab kesedihan kita. Koklah kita teriak keluar air mata pun, koklah akan ubah qada Tuhan. Tidak, tak akan berubah. Kalau kita kelupuk atas tanah pun berguling-guling nak tunjuk perasaan kat Tuhan, aku tak suka ni Tuhan, akan berubah tak qada itu? Tidak akan berubah, kerana dia ketetapan tasrif. Maka ya tak ya, mau tak mau, kenapa? Sabar dan redha. Bila kita sabar redha, di situ kita tenang. Kita tenang, dapat mustarah, kan? Dapat ketenangan, istirahat. Inilah dia seorang mengaji tasawuf, mengaji ilmu qalbi, ilmu hati. Bahawa hati kita akan tenang, bahagia, kan? Kita tidak lagi susah hati, tak merasa picit sempit hati, dapat tenang, lapang dada, lapang dada kita. Habis itu makna yakin hatinya kepada hukum Allah Ta'ala, mana hukum tasrif atas segala makhluknya, mana ketetapan ketentuan Allah Ta'ala atas segala makhluknya, serta reda ia barang suatu yang jahat ia bagi dirinya. Atau yang jahat sini maknanya buruk, yakni pada pandangannya dia nampak benda tu buruk. Contoh macam sakit, kan? Kita nampak sihat tu baik, kan? Tapi bila kata sakit tu buruk namanya. Daripada diri kita, kita nampak buruk, tapi pada hakikatnya sakit itu bukan buruk, dia baik untuk kita. Jadi orang nampak saja mak zahirnya azab, rupa zahirnya tu azab, tapi batinnya nikmat. Batinnya nikmat. Pasal apa kata nikmat? Kerana sakit tadi tuan-tuan, sakit ni kan, sakitnya apa? Dalam sakit tu ada banyak faedah. Pertama, bila kita sakit, itu akan menkifaratkan dosa kita. Maka kifarat dosa baik ke buruk? Baik, kan? Yang kedua, iaitu bila kita sakit, kita sabar dan redha, maka sakit tadi akan mudha'afah al-ujur, yakni akan mendapat kalian ganda pahala.
pahala kita dilipat kali gandakan, dilipat kali ganda. Jadi dilipatkan kali ganda ni adakah baik atau buruk? Jawabnya baik. Kemudian apa lagi? Bila kita jatuh sakit, dalam sakit itu ada apa? Iaitu ada raf'ul darajat, dipanggil, diangkat darajat kita di sisi Allah. Jadi angkat darjat tu baik ke buruk? Baik. Di rupa zahirnya nampak buruk pada diri kita, tapi pada hakikatnya adalah baik. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, manusia ni dia akan ego, dia takabur, dia sombong. Kan? Kalau dia tidak ada 3 perkara, kalau dia ada 3 perkara dekat dia ni, jatuh ego dia, jatuh kesombongannya. Mana? Sakit. Yang kedua, susah, fakir. Dan yang ketiga, tak ingat. Apa dia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi. Ya mudibu ya mu'in sakirni mana situ. Iaitu apa? Sihat. Saya disebutlah dia sakit, insyaAllah egonya jatuh. Yang kedua, dia susah, maka egonya jatuh. Dan yang ketiga, hina. Orang ingat, hina, kehinaan. Bila dia hina, maka dia jatuh. Tapi kalau dia kaya, dia sihat, dia mulia, maka dia ego. Tengoklah tuan-tuan, kita macam tu. Kita kalau kita sihat, kita ego, kan? Kalau kita kaya, kita ego. Kita juga kalau kita mulia, orang sanjung kita, orang hormat kita, ego. Cuba 3 tu hilang, kita sakit, kita jatuh ego. Kita susah, kita jatuh juga ego. Kemudian kita ni hina, kita jatuh keegoan kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi bala musibah kepada kita kerana apa? Kerana nak mengingatkan kita, jangan ego, jangan takabur, jangan sombong. Maka dia bagi kita susah, dia bagi kita sakit, dia bagi kita hina. 3 benda ni. 3 benda ni. Baik. Allahu Akbar. Jadi bagi orang yang mukmin, kalau dia ditimpa kebaikan pun dia sabar. Kalau dia ditimpa nikmat, maka dia syukur. Maka sabar pun baik, syukur pun baik. Ini yang Nabi sebut ajaban li amril mu'min. Ajib, heran sungguhlah orang beriman ni. Mana dia ditimpa sakit pun dia sabar, maka sabar itu baik baginya. Dia ditimpa ataupun dia dikurnia nikmat, maka dia syukur. Syukur nikmat itu baik baginya. Jadi orang mukmin ni semua baik. Dapat nikmat pun baik, ditimpa azab pun baik. Ini ajaban li amril mu'min. In asabahu khairun syakara wa in asabahu syarrun sabara. Kalau dia terkena kebaikan, maka dia syukur. Kalau dia terkena keburukan, maka dia sabar. Hebat, kedua-duanya baik. Allahu Akbar. Inilah dia panggil itu mana jahat ia bagi dirinya. Pada dirinya nampak buruk, tapi pada hakikatnya tak buruk, hakikatnya adalah baik. Dan apabila tengok kita balik, dia kata, dan apabila telah mengenal engkau daripada makna redha itu, artinya apabila engkau tahu dah, kemudian engkau faham dah apa pengertian redha, maka keluarlah lidah. Dia tulis itu apa? Keluarkan botol marah, keluarlah lidahmu, tak faham. Kena potong roh.
kelu macam itu. Maka kelulah lidah kamu daripada mencela barang suatu makhluk. Kelu tu lidah kita diam, tak terkata apa dah. Nak kata apa lagi kan? Jadi yang kita duk kata-kata gitu tu sebab kita tak faham kan. Bila orang faham, sengak lah kata apa. Bila orang faham, faham apa? Ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah, maka apa yang ditentu oleh Allah tetap akan berlaku, tak berubah, tak akan mungkir, tak akan menyalahi. Bila nak kata apa? Diam malah. Diam tu bagi keluar. Ini bagi sifat orang yang ada di dalam hatinya ma'rifah. Hasil daripada ada ma'rifah, kenal Allah Ta'ala itu, maka timbul dalam hatinya redha. Sebab redha itu dipanggil samaratun min samaratil ma'rifah. Ataupun juga disebut oleh ulama, redha itu hasil daripada al-fahmu anillah, orang yang faham Allah. Kerana al-fahmu anillah ini samarah atau natijah daripada ma'rifatillah, daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak tu? Orang yang ada ma'rifah dalam dirinya, maka dia faham Allah. Bila faham Allah, redha dah, redha. Al-fahmu anillah, faham Allah. Kita yang duk rasa gitu gini tu kerana kita tak faham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, bila kita ini ditimpa sakit, kita terasa sakit. Sakitnya aku ini yang disebut oleh Syekh Ibn Atha'illah, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anhu. Kalau kita faham kataan ini, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anhu ay anillah. Hanya sesungguhnya yang memedihkan di kau daripada mendapat sesuatu yang kau nak. Al-man'u situ maksudnya tertegah daripada mendapat sesuatu yang kita ingin. Kita nak kaya tapi tak kaya, kita nak sihat tapi tak sihat. Lepas tu kita duduk sedih, rasa sakit. Awaklah aku tak kaya-kaya, awaklah aku ni tak jadi popular, tak suruh contohnya kita sedih hati. Pasal apa? Li'adami fahmika anhu, kerana tidak faham engkau mengenai Allah. Kalau engkau faham Allah, maka engkau tak akan terasa sakit hati, redha, tenang saja. Ini punca kita. Pasal apa tak faham Allah? Kerana tidak ada ma'rifah, tidak ada ma'rifah mengenal Allah. Bila kita ada ma'rifah, kenal Allah, habis cerita, tenang saja, hati kita jadi tenang. Ini fungsi redha. Baik, tak ada apa. Itu yang sebut tadi ni, itu pintu Allah yang teragung. Redha itu juga tempat rehat para abidin, orang yang tekun berbuat ibadat kepada Allah. Redha itu juga adalah jannatud dunia, syurga di dunia ini, yakni syurga yang disegerakan di dunia ini dengan makna tenang hati, hasil daripada mengenal Allah. Habis. Baik, maka cari tentang redha. Tidak kita dah sebutkan raditu billahi rabba. Kan dia buat wirid ada tiap pagi, kan tiap hari Jumaat, maksurat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jangan duk baca saja, faham dan hayati.
Raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah itu sebagai Tuhanku. Cuba hayati dia. Maka sesiapa yang menghayati ini, Nabi sebut dalam hadis, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Zaqa ta'mal iman, akan dapat merasai kemanisan, kelezatan iman, man radiya billahi, oleh sesiapa yang redha dengan Allah itu sebagai Tuhan. Orang yang redha dengan Allah itu sebagai Tuhan, maka dia akan dapat merasai kemanisan iman. Maksudnya apa? Dalam dirinya tak ada penyakit. Orang macam mana? Kepah kaki, jalan bijak kita batu, rasa sakit tak? Tak rasa. Rasa apa? Deria rasa dia dah hilang. Dia panggil hasatul dzauq. Deria rasa dia, jadi panca indera rasa atau deria rasanya dah hilang. Pasal ada penyakit. Penyakit macam mana? Kita macam mana? Tahap kaban teruk. Jalan-jalan pijak ketik batu, orang kata kaki berdarah. Aku tak rasa apa pun. Tengok-tengok tunjuk kaki berdarah. Kita tak ada rasa apa pun. Nak rasa apa, kita kebah. Kaki kebah. Macam orang cucuk ubat kebah kan. Dia belah tak rasa sakit. Jadi deria rasa tu dah hilang kerana ada penyakit. Macam tu juga deria rasa kita nak redha kepada Allah itu tak ada, tapi kita duk i'tirad, kita kritik intiqad, kita kritik Allah. Pasal apa ni Allah awak jadi macam ni, awak jadi gitu? Kita tak dapat nak redha dengan Allah kerana dalam diri kita ada penyakit. Penyakit i'tirad, intiqad, kritik, nak bangkang, nak i'tirad Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Maka kena buang penyakit, kena makan ubat. Ubat macam mana? Kena makan. Baru dia datang balik deria rasa. Pijak kita batu, aduh sakit. Kalau pijak tak ada aduh itu tak ada. Kena makan ubat. Ini pun gitu. Hati kita tak rasa, maka kita kena makan ubat hati. Kenapa ubat? Bagi rasa balik redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna tak ada iman. Iman kita ada, tapi kita tak dapat kemanisan. Sebab tu ulama menyebut iman ni dia ada dua jenis. Al-imanu imanani. Iman itu ada dua kategori, dua jenis iman. Satu iman yang memasukkan seorang ke dalam syurga. Satu lagi iman yang tidak memasukkan seorang ke dalam. Satu lagi iman yang melepaskan, yang tidak memasukkan seorang dalam neraka. Jadi dua macam. Iman yang pertama dia panggil iman yang tidak, iman yang memasukkan seorang dalam syurga. Baik, satu lagi iman yang tidak mengekalkan seorang dalam neraka. Tuan-tuan faham ayat dia? Iman yang tidak, iman yang memasukkan seorang dalam syurga. Apa maksud? Maksudnya iman yang sebab iman tadi terus masuk syurga tanpa transit di dalam neraka. Dia tak transit langsung, direct terus. Yang kedua dia panggil iman yang tidak mengekalkan
seorang dalam neraka. Faham? Faham tak? Yang ni dia tu masuk neraka dulu, cumanya tak kekal saja dalam neraka. Lepas tu dikeluarkan dia daripada neraka, baru dimasukkan ke dalam syurga. Ini namanya iman usatul mu'minin. Usatul mu'minin maknanya orang mukmin yang neraka, tapi dia mati dalam iman. Dia masuk neraka dulu, lepas tu habis proses dosa dia, baru dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Ini namanya iman yang tidak mengekalkan seorang dalam neraka. Mana dia masuk neraka, cuma tak kekal saja. Baik, apakah iman yang memasukkan seorang dalam syurga? Jawabnya iaitu iman yang dapat merasai kelazatan ta'mal iman, ini halawah, kemanisan iman dah. Ini masuk syurga terus tanpa transit di dalam neraka. Adapun iman yang tidak mengekal dalam neraka, ini orang beriman tapi dia tak dapat halawah, tak dapat kemanisan daripada imannya. Ini dia masuk neraka dulu, cuma tak kekal dalam neraka. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan, maka di sini kita kena berusaha. Berusaha. Usaha pertama tadi. Allahu Akbar. Ini sanggup pun dengan reda. Reda tu iaitu raditu billah. Raditu billahi rabba. Aku reda dengan Allah sebagai Tuhan. Baik. Tengok seterusnya, dan arti syukur itu pula. Ini kita dah faham dah itu. Tengok pula syukur. Maka syukur itu di antara sifat mahmudah, sifat yang terpuji yang ada dalam hati kita. Tengok dia kata artinya syukur itu memerintahkan ia seorang akan barang suatu nikmat Allah Ta'ala yang ada ia nikmat itu dalam dirinya. Yani Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia, kemudian digunakan nikmat itu untuk apa? Memerintah kepada. Itu orang ngaji ibarat ta'alluq bagi kata memerintah. Memerintah yakni menggunakan nikmat itu kepada keridaan Allah Ta'ala juga. Itu makna nikmat. Ini kalau dalam bahasa Arabnya kita apa itu dulu dia panggil apa? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli ma khuliqa lahu. Kalau ikut terjemah itu artinya memaling oleh seorang hamba. Memaling dengan makna memakai dan mengguna oleh seorang hamba akan sekalian nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia guna itu li ajli ma khuliqa, kerana tujuan apa dia diciptakan. Dia hamba ini dicipta oleh Allah, apa hikmahnya? Hikmahnya ia pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi li ajli ma khuliqa lahu tu mana lil ibadah wa ta'ah wal khidmah. Jadi kita dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk buat ibadah, untuk buat ta'ah dan untuk berkhidmat. Jadi kita gunakan semua nikmat yang Allah telah beri kepada kita untuk tu, untuk ibadat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk khidmat kepada Allah, untuk mencari keridaan Allah. Itu makna syukur. Bahasa kita panggil berterima kasih kepada Allah. Itu makna syukur. Baik.
dimudahkan syukur-syukur ni mana kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kemudian kita gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, untuk ibadat kepada Allah, untuk berkhidmat di jalan Allah, semata-mata nak cari keredaan Allah. Itu makna syukur. Terima kasih. Habis mudahnya kan. Maka syukur itu ulama membahagi kepada 3 bahagi. Ini kita tambah maklumat. Ada syukur lisan, syukur lidah. Maka syukur lidah ini seperti kita sebut Alhamdulillah. Kita dapat nikmat, maka kita sebut Alhamdulillah sekurang-kurangnya. Tapi kalau mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi, maka Imam Junaid Al-Baghdadi tak bagi kita sebut Alhamdulillah, tapi dia suruh lengkapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita dapat nikmat, lengkapkan. Ini kerana meniru Al-Quran surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lengkapkan. Itu mengikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Pasal apa Imam Junaid Al-Baghdadi kata gitu? Kerana Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kita panggil Hamdullahi ala nafsi, yani Allah Ta'ala memuji dirinya. Kan timbul soalan, kenapa dan apa hikmah, apa sir, yakni rahsia Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri? Jawabnya dua hikmah. Ini yang disebutkan oleh ulama, di antaranya ialah Al-Imam Ibn Ajibah Al-Hasani dalam kitab tafsirnya Al-Bahrul Madid fi Tafsir Al-Quran Al-Majid. Dua sebab yang pertama, kerana tidak ada seorang pun yang mampu memuji-muja Allah sehabis-habis puji. Oleh kerana tak ada seorang pun yang mampu memuji Allah sehabis-habis puji, maka Allah memuji diri dia sendiri. Itu maksud Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia panggil hamida nafsahu binafsih. Allah Ta'ala memuji zatnya sendiri. Pasal apa? Kerana tak ada orang boleh puji sehabis-habis puji. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Jawabnya litta'lim, ta'liman li'ibadih, yakni kerana Allah Ta'ala nak mengajar para hambanya kaifa yahmadunahu. Artinya Allah Ta'ala nak ajar para hambanya bagaimana cara hendak memuji Allah. Cara nak puji Allah begitu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini namanya syukur lisan, syukur lidah. Yang kedua, dia panggil syukrul jawarih. Syukrul jawarih maksudnya syukur anggota kita. Mata kita syukur, telinga kita syukur, kan, lidah kita bersyukur, kaki, tangan, semua anggota bersyukur. Lagu mana syukur anggota? Syukur anggota iaitu kita menggunakan anggota-anggota tadi ini kepada perkara yang diredai oleh Allah. Guna mata untuk melihat benda yang Allah redha, itu syukur mata. Guna telinga untuk mendengar sesuatu yang Allah redha, itu syukur telinga. Guna lidah untuk cakap benda yang halal yang Allah redha, itu syukur lidah.
dan begitu seterusnya. Kaki, tangan, perut, alat kelamin kita guna kepada yang diredai oleh Allah. Itu syukur anggota kan. Dan yang ketiga dipanggil syukur hati. Syukur hati, syukrul qalbi dipanggil syukur hati. Maka syukur hati ini mana? Yaitu syuhud mun'im la ni'mah. Faham tak? Syuhudul mun'im la syuhudul ni'mah. Lain tu ni'mat dengan mun'im. Ni'mat tu diri ni'mat. Jangan kita dapat sihat badan, itu ni'mat. Tapi jangan kita pandang kepada ni'mat, tapi pandanglah kepada mun'im. Mun'im itu pemberi ni'mat, iaitu Allah. Hati kita itu macam kita dapat sihat, kita dapat murah rezeki, kita dapat kekayaan, kita dapat kerja, contohnya dapat kerja. Maka jangan pandang kepada kerja, tapi pandanglah hati kita kepada pemberi nikmat tu. Itu nama syuhudul mun'im. Pandang hati kepada pemberi nikmat. Itu makna syukur hati. Di sinilah ulama menyebut kunu abidal mun'imi la takunu abidan ni'mah. Jadilah kamu hamba-hamba Tuhan yang memberi nikmat, jangan kamu jadi hamba-hamba nikmat. Beza tu hamba nikmat dengan hamba Tuhan yang memberi nikmat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman fi syarhi risalati Wali Al-Arsalan. Itu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kunu abidal mun'imi wa la takunu abidan ni'mah. Jadilah kamu hamba-hamba pemberi nikmat, yaitu Allah. Jangan kamu jadi hamba-hamba nikmat. Habis itu. Baik, itu syukur nikmat. Tetapi tentu saya tambah lagi maklumat. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya mengenai apakah hakikat syukur. Sebenar-benar syukur tu apa dia? Ini dengar baik-baik. Maka Imam Junaid indama su'ila an haqiqati syukur, ketika mana dia ditanya, dipersoalkan mengenai hakikat syukur, maka dia kata apa? Dia kata apa? Allah ya'sillaha abadan. Hakikat syukur itu ialah seorang itu tidak derhaka atau tidak berbuat maksiat kepada Allah selama-lamanya. Itu hakikat syukur. Tak pernah derhaka, tak pernah melawan perintah Allah, dan tak pernah melanggar larangan Allah. Itulah hakikat asyukri, sebenar-benar syukur. Kita tak sampai orang tu. Kita tak sampai orang tu. Tak sampai, tak apalah, ambil hati kau tadi cukup. Syukur lidah, syukur anggota, syukur hati pun tak apalah. Nak sampai tahap tadi itu Allah, itu tahap para awliya, Nabi-Nabi Rasul, tahap tinggi. Tak pernah melanggar perintah Allah, tak pernah juga melanggar larangan Allah. Itu hakikat syukur. Tapi kalau boleh buat, kalau boleh kita buat usaha riyadhah, mujahadah. Baik. Tengok dia bagi ta'mim.
Dia kata apa? Memerintahkan segala sesuatu nikmat yang Allah telah beri kepada dirinya, maka memerintah itu dengan mana? Mengguna pakai. Mengguna pakai itu kepada keredaan Allah Ta'ala. Ini ta'mim. Sama jua nikmat yang besar zahir atau nikmat yang besar batin. Guna dia, nikmat hak zahir kita guna untuk keredaan Allah, nikmat batin pun guna untuk keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Ini namanya syukur. Dan arti ikhlas itu mengerjakan ia akan ibadat bagi Allah Ta'ala. Itu maklum kerana pihak pahala Allah Ta'ala atau pihak dirinya itu yang terlebih apa lagi hina, atau kerana pihak zat Allah Ta'ala seperti barang yang telah tersebut. Tengok sikit kan. Jadi dia kata dan arti ikhlas. Jadi ikhlas ini juga salah satu daripada sifat mahmudah, sifat yang terpuji dalam hati. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat mengenai ikhlas ni. Mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimun apa Al-Quran? Hunafa apa? Maknanya alam yakunin bayinah kan belakang disebut mukhlisina lahuddin. Ambil depan kita ingat hunafa wa yuqimun. Ingat. Baik. Ada ikhlas banyak setengah. Jadi ikhlas ni apa? Kita ambil ringkas, banyak aqwal ulama, banyak ta'arifnya. Ini banyak ta'arif dan juga definisi bagi ikhlas. Maka kita ambil salah satu daripada ta'arif, definisi ikhlas, iaitu tasfiyatul qalbi anish syawaib. Itu mana ikhlas. Tasfiyatul qalbi anish syawaib. Tasfiyah maksudnya membersihkan hati anish syawaib, daripada segala campuran. Daripada segala campuran. Itu mana ikhlas. Artinya kalau bercampur dengan benda lain, dia tak ada ikhlas. Kalau kita buat bandingannya serupa macam ni. Seperti kita kata apa? Kita kata kat seorang, mai ayat kosong sebelah. Dia bawa mai ayat kosong, tapi dia campur ketui ketui. Tu campur tu, ketui air tu dia bagi syaibah. Itu campuran. Maka ayat tu tak nama kosong. Orang panggil ayat campur dengan ketui ais. Faham tak? Ni tak aku tak mau ayat campur, aku nak ayat kosong je. Faham tak? Tu buat contoh lagi faham ikhlas. Kita kata mai ayat kosong secawan, dia pun mau mai ayat kat kita, dia buat garam sikit dalam tu seketui, sebuku. Itu orang panggil apa? Ayat garam. Mana dia campur dengan garam. Itu garam tu dia panggil syaibah minasyawaib. Itu satu campuran daripada pencampuran yang lain. Lebih-lebih lagi kita kata mai ayat kosong segelas, dia buat mai ayat melo pula kat kita segelas. Tu banyak lagi campur gula, melo lagi, campur susu lagi. Itu syawaib dipanggil, campuran. Itu tak namanya ayat ikhlas. Ayat melo, ayat campuran. Jadi ayat, kalau kita minta mai ayat kosong segelas, dia bawa mai ayat kosong tu, tawak tu, tak ada masin, tak ada masam, tak ada manik. Itu kosong. Itu baru kita nama ikhlas. Kosong. Tasfiyah.
kosong bersih hati kita daripada syawaib, daripada segala campuran. Selagi ada campur dengan benda lain, itu dia panggil ayat campur. Maka kalau dalam bab amalan, bila kita beramal, kita campur dengan benda lain, itu tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas. Ikhlas ni tak ada campuran apa. Beramal semata-mata kerana Allah. Beramal semata-mata imtithal, yakni menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Itu baru nama ikhlas. Tapi ikhlas ini dia ada 3 tahap. Anda tengok dia sebut. Dia kata ikhlas itu mengajar ia akan ibadat bagi Allah Ta'ala kerana pihak pahala Allah. Yang ni dia beramal kerana nak pahala. Ikhlas juga. Tapi ini ikhlas tahap apa? Dia panggil tahap apa? Tahap orang buat kerja nak upah. Dia panggil apa? Al-ajir. Bahasa Sufi juga bahasa fiqh, dia panggil al-ajir, atau juga disebut sebagai ibadatut tujjar. Tujjar jamak bagi tajir, peniaga, saudagar dia panggil. Di saudagar ni bila dia niaga nak ada untung, nak ada untung. Jadi bila dia buat kerja nak ada upah, upah tu dia panggil ujrah. Maka orang yang nak upah tu dia panggil ajir. Ajir, orang yang berkehendak kepada upah atas kerja buat dia. Contoh kita, bila kita buat amal kepada Allah, ya Allah aku dah buat amal dah, bagi upah pahala dekat aku. Itu dia panggil kerana pihak pahala Allah. Ikhlas ya, ikhlas, tapi tahap tu tahap rendah dia panggil. Dia ada tahap-tahap level dia. Ada level dia. Ada level yang tinggi sikit. Dia kata aku beramal ni bukan aku nak pahala, tapi aku beramal kerana cinta. Pula itu ikhlas muqarrabin namanya. Atau ikhlas muhibbin, para pecinta ilmu. Ini berlaku kepada Rabi'ah bintu Ismail Al-Adawiyah. Beliau berkata ketika ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri tanya kepada Rabi'ah, engkau beribadat kepada Allah apa? Maka jawabnya, innama abadtuhu ma abadtuhu khawfan min nari wala tama'an fi jannati wa innama abadtuhu an hubban lahu wa syauqan ila liqa'ih. Aku beribadat kepada Allah bukan kerana takut nerakanya. Aku juga beribadat kepada Allah bukan kerana tamak kepada syurganya, tapi aku beribadat kepada Allah kerana hubban lah, cinta kepada Allah, wa syauqan ila liqa'ih, dan rindu untuk menemuinya. Ini muhibbin. Ikhlas para muhibbin dia tak sama. Lepas tu yang atas lagi dia panggil ikhlas arifin. Orang arif. Ni dia tak ada apa dah, nak Allah ya. Dan aku nak redha Allah saja. Habis tu tinggi. Dia tak sama. Sebab di sini dia sebut ada orang yang ikhlas dalam amalannya kerana nak pahala, atau pihak dirinya itu hamba yang terlebih bapa, fakir, lagi hina. Itu satu. Seperti Rasulullah SAW beribadat kerana hamba, ubudiyah. Tengok dia sebutkan ketika Nabi kita bangun berbuat ibadat pada waktu malam sampai bengkak 2 tapak kakinya. Ini sebagaimana yang diceritakan, yang disaksikan oleh sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah tengok sendiri Nabi kita semayang pada waktu malam sehingga bengkak 2 kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mughirah bin Syu'bah ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
atatakallafu bihadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau membebankan diri engkau dengan ini? Sembahyang malam sampai bengkak kaki ni, sedangkan Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa engkau yang lalu dan yang akan datang. Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apakah salah aku nak jadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hamba, tengok, Nabi kita buat ibadat kerana syukur. Nabi kita buat ibadat kerana dia hamba, kan? Kerana dia hamba. Ini tinggi. Baik. Ada juga orang yang beribadat itu kerana pihak zat Allah, tengok. Dan macam-macam lagi itu yang disebut seperti dan seperti barang yang tersebut di dalamnya. Kita bincanglah ikhlas lepas ni. Jadi tahap ikhlas ni tak sama. Maka kita ambil kesimpulannya, ikhlas itu ialah cuci hati kita ini daripada segala campuran. Apa fungsi ikhlas? Terakhir, fungsinya ialah kehidupan. Apa pula kehidupan pula? Kalau tak ikhlas tak hidup. Banyak orang hidup tak ikhlas pun. Tak, yakni hayatul qulub, hidup hati, hidup jasad. Kerana ikhlas ini roh bagi segala amal. Amal kita itu umpama jasad yang tidak bernyawa, tidak berroh, maka rohnya ialah ikhlas. Ini yang disebut oleh Syekh Ibn Atta di dalam ikamnya, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amalan-amalan itu ialah suwarun qa'imah, gambar-gambaran yang berdiri. Bahasa kita panggil apa? Umpama boneka-boneka patung yang tidak bernyawa. Amalan kita ini ialah umpama boneka-boneka patung yang tidak bernyawa, tidak ada roh. Maka apa? Iaitu mana? Al-ikhlas itu sirri. Artinya apa? Wa arwahuha, dan segala roh bagi amalan itu ialah apa? Wujudu sirril ikhlas fiha, iaitu ada rahsia ikhlas di dalamnya, dalam amalan. Jadi artinya ikhlas itu roh bagi amal. Jadi kalau kita sembahyang buat ibadat tak ada ikhlas, maka seperti mana jasad tidak ada roh. Maka jasad yang tidak ada roh itu ada tak faedah? Ada tak kehidupan? Tak ada kehidupan. Umpama kita menghadiahkan satu wanita kepada raja, wanita cantik, semua cantik, tapi wanita itu tak ada nyawa. Raja nak terima tak? Tak terima. Apa bagi wanita cantik tapi tak hidup? Buat apa? Dia marah lagi ada, seolah-olah nak menghinakan kepada dia. Pasal apa? Pasal bila bagi jasad, satu jasad tanpa ada roh, macam yang kita bagi bangkai kat dia. Bila bagi bangkai tu orang marah. Orang bagi bangkai kat aku no, marah kita. Kalau kita pun marah lah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun gitu. Baik. Jadilah. Dan arti khauf itu situ dulu. Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli
النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده علينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله